Penampilan diri merupakan salah satu aspek yang penting buat diri kita. Imej diri menjadi kayu ukur mengenai persepsi diri dan mencerminkan kepribadian diri kita pada pandangan mata individu yang lain. Penampilan diri yang tidak kemas bakal membawa persepsi yang tidak manis pada pandangan umum. Oleh itu, segelintir masyarakat kini berusaha untuk menampilkan diri dengan sebaik mungkin, terutama sekali golongan-golongan wanita. Menurut Steve et al. 2016, penampilan diri dan wanita merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Dan hal ini telah menjadikan golongan wanita sebagai golongan yang lebih cenderung untuk berusaha menambah baik penampilan diri melalui dengan pelbagai cara seperti penggunaan kosmetik, produk kecantikan atau rawatan kecantikan. Mengenai perkataan cantik, ia membawa makna yang berbeza menurut individu yang berbeza. Wirasari 2016 memperlihatkan bahawa kecantikan wanita bersifat pelbagai. Kepelbagaian ini bermaksud kecantikan tidak hanya pada rupa tetapi juga kecantikan warna kulit, tubuh, rambut dan sebagainya. Menurut Goldman dan Weimer 2014 dalam perbincangan mereka membahagikan kecantikan kepada dua perspektif yang berbeza, iaitu kecantikan dalaman dan luaran. Mereka mengaitkan kecantikan dalaman dengan memiliki kepribadian atau personaliti yang baik, bijak dan mempunyai sikap yang baik atau terpuji. Kecantikan luaran pula dinilai dari aspek seperti tubuh yang langsing, tinggi dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan produk kosmetik. Melalui penyelidikan dari School of Physical Sciences 2015 pula, kajian telah dijalankan merumuskan bahawa kecantikan itu bersifat subjektif. Hal ini demikian kerana kajian yang dijalankan memaparkan hasil yang mengatakan setiap kelompok masyarakat mempunyai definisi mereka sendiri apabila merujuk pada makna kata cantik. Ia selari dengan pernyataan Plato yang mengungkapkan bahawa cantik itu sangatlah subjektif. Apabila dikatakan bersifat subjektif, ia bermakna setiap individu mempunyai pendapat dan cita rasa yang berbeza untuk melabel seseorang atau sesuatu sebagai cantik. Hal ini juga bermakna untuk tampil cantik tidak seharusnya memerlukan penggunaan kosmetik atau penggayaan busana yang melampau. Pengekalan sifat kesederhanaan diyakini akan membantu kita untuk tampil cantik. Zahid 2018 berpendapat bahawa kayu ukur terhadap tahap kecantikan banyak dipengaruhi oleh media. Malahan buku-buku sastra klasik juga menggambarkan kecantikan dengan analogi tertentu. Di sini kita dapat lihat persepsi tentang kecantikan banyak dipengaruhi oleh faktor sekeliling seperti media, iaitu paparan peragawati di televisyen, majalah dan akhbar. Kini pengaruh media juga memainkan peranan yang lebih besar dengan kemunculan internet. Segelintir masyarakat terutamanya generasi muda banyak terpengaruh dengan fashion dan penggayaan oleh individu di sosial media, sekaligus menjadikan sosial media sebagai sumber utama untuk mengetahui perkembangan fashion terkini. Cara ini tidak menjadi suatu masalah sama sekali. Namun fashion dan penggayaan di media perlu ditapis kerana ada di antaranya yang negatif, iaitu tidak mengikut batas-batas syariat Islam. Program ini akan dijalankan pada tarikh 4 hingga 7 Januari 2021, iaitu pada hari Isnin hingga Khamis, dengan pelantar laman sesawang Facebook khas untuk para pelajar wanita dari semua cawangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Ashrafi atas pengenalan yang cukup padat. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif umum dan objektif khas berserta dengan dua impak program yang bakal dijalankan. Pertama sekali, objektif umum program ini adalah untuk melahirkan pelajar wanita yang berkeyakinan tinggi terhadap diri sendiri. Hal ini kerana seperti mana telah dibentangkan oleh Ashrafi sebentar tadi, berdasarkan maklumat yang kami perolehi daripada kaji selidik yang telah dijalankan, kami mendapati bahawa lebih 60% pelajar wanita di seluruh cawangan UIA mengalami masalah dengan keyakinan terhadap penampilan diri mereka sendiri. Oleh itu, program ini telah kami sediakan sebagai satu platform untuk berkongsi tentang perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh mereka dalam menjaga penampilan diri sendiri serta untuk meningkatkan semula keyakinan diri mereka. Seterusnya, objektif umum yang kedua adalah untuk melahirkan generasi yang peka dengan fashion semasa. Di samping untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar, program ini juga bertujuan untuk memberikan pendedahan serta ilmu yang lebih mendalam tentang fashion semasa yang patuh syariah dan sederhana. Tambahan lagi,
Untuk meningkatkan lagi keinginan pelajar untuk mengikuti program ini, kami akan menjemput beberapa orang penceramah yang terkenal dalam kalangan remaja di media sosial, iaitu Saudari Yasmin, Saudari Iman dan Saudari Maisara yang juga merupakan bekas pelajar UIAM di Gombak. Berikut adalah antara contoh rakaman yang pernah dibuat naik oleh Saudari Maisara di laman YouTube-nya dan hampir mencapai 500,000 tontonan. Majalah awak tak surut-surut. Sampailah I baca yang chemist confessor cakap, if you can solve your problem of dry and dehydrated skin, all those active and serum can work so much easier on your skin. Seterusnya, kami telah menetapkan beberapa objektif khas yang berfungsi sebagai kayu ukur bagi menilai keberhasilan program yang bakal dijalankan. Objektif ini ditentukan berdasarkan aktiviti dan pertandingan yang akan dijalankan sepanjang program berlangsung. Kami bercadang untuk melaksanakan satu pertandingan setiap hari setelah selesai ceramah. Untuk menguji keberhasilan program pada hari pertama, kami akan mengadakan kuis menggunakan platform Kahoot di mana sejumlah 300 peserta perlu memperoleh markah cemerlang iaitu dalam lingkungan 9 hingga 10,000 dalam permainan tersebut. Seterusnya, aktiviti pada hari kedua ialah memuat naik video solekan di laman Instagram. Sekurang-kurangnya 400 orang peserta daripada jumlah keseluruhan 500 orang perlu memuat naik video tersebut di laman Instagram mereka. Dan pada hari ketiga program pula, para peserta akan diminta untuk menulis dan berkongsi tentang pengalaman serta input yang diperoleh semasa ceramah di laman Twitter masing-masing menggunakan tanda pagar rasmi program iaitu Cantik Bersama UIA, dan tanda pagar tersebut perlulah menjadi antara kata kunci yang paling banyak dicari atau trending dalam tempoh masa seminggu. Dan secara keseluruhannya, penilaian keberhasilan program ini adalah berdasarkan objektif-objektif khas yang telah dinyatakan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak program ini. Seperti yang telah kita ketahui, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau UIAM mempunyai 4 misi utama iaitu Internationalization, Integration, Islamization dan Comprehensive Excellence. Jadi, program Tata Rias ini bertepatan dengan salah satu misi tersebut iaitu Islamization atau Islamisasi. Ini bermaksud program ini tidak hanya tertumpu kepada kecantikan luaran semata-mata, namun perkara yang lebih penting dari aspek rohani juga tidak dilupakan. Setiap ceramah yang dijalankan akan dikaitkan dengan unsur-unsur Islam menurut Al-Quran dan Hadis seperti kepentingan menjaga penampilan diri dalam Islam dan kaedah menutup aurat yang betul di samping mengikut fashion-fashion terkini. Selain itu, program Tata Rias ini juga memfokuskan tentang kepentingan penjagaan diri yang merangkumi pelbagai aspek seperti kecantikan wajah, cara berpakaian mengikut fashion yang patuh syariah serta cara bersolek yang sederhana. Dan secara tidak langsung, program ini telah memenuhi salah satu aspek di bawah maqasid al-syariah iaitu al-tahsiniyat. Seperti yang telah dijelaskan dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, al-tahsiniyat membawa maksud perkara-perkara yang menyempurnakan dan mencantikkan urusan manusia dan ketiadaannya tidak membawa apa-apa keburukan, namun kewujudannya dapat memberikan kehidupan yang lebih sempurna kepada manusia. Dan antara contohnya adalah seseorang Muslim itu perlu kelihatan kemas dan bergaya bagi menjadi contoh, seterusnya pemangkin kepada orang lain untuk menjadi lebih baik. Jadi, sekian saja pembentangan dari saya. Seterusnya, saya menjemput Fatihah untuk menerangkan tentang kumpulan sasaran berserta dengan ahli jawatan kuasa pengelola dan pelaksana. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nabila. Kini tibanya giliran saya, Fatihah binti Muhammad Fauzi, untuk menerangkan tentang kumpulan sasaran serta jawatan yang terlibat dalam menjayakan program ini.
Pertama sekali, kami menyasarkan penyertaan daripada kalangan para pelajar wanita Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kami berhasrat untuk mengumpul penyertaan semaksimal yang mungkin. Oleh itu, kami meluaskan penyertaan kepada ketiga-tiga kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Kampus Bagong, Kampus Gombak dan Kampus Kuantan. Apa yang kami sasarkan dalam program ini ialah kami ingin membantu para pelajar untuk mampu menonjolkan karisma dalam diri masing-masing. Hal ini kerana penampilan diri memainkan peranan dalam menonjolkan karisma diri. Kerana penampilan diri merupakan refleksi terhadap diri kita. Dalam erti kata lain, penilaian orang lain terhadap diri kita ialah melalui penampilan diri. Oleh itu, kita perlu berusaha untuk menampilkan diri dengan sebaik mungkin. Selain itu, kami juga ingin mengurangkan masalah kemurungan dalam kalangan pelajar. Tidak dinafikan, masalah kemurungan banyak berlaku dalam kalangan pelajar kerana segelintir daripada pelajar terpaksa bergelut dengan isu dengan diri sendiri di samping menuntut ilmu dan menelaah pelajaran. Kami berharap dengan input yang disebarkan melalui program ini dapat membantu para pelajar untuk menyelesaikan isu dengan diri sendiri berkenaan dengan penampilan diri. Tambahan lagi, melalui penambahbaikan terhadap penampilan diri, kami berharap para pelajar mampu untuk menjalinkan hubungan luar dengan lebih baik. Apabila seseorang itu berkeyakinan terhadap penampilan diri, maka dia mampu untuk menjalankan sebarang urusan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, seseorang yang berkeyakinan juga mampu untuk menjadi lebih berani untuk menjalankan sebarang urusan dengan pihak asing. Hal ini adalah penting bagi para pelajar untuk menempuh alam pekerjaan dengan menjadikan mereka lebih bersedia untuk menjalankan sebarang urusan apabila memasuki alam pekerjaan kelak. Di samping itu, kami yakin bahawa keyakinan terhadap kebolehan serta keistimewaan diri adalah amat penting. Oleh itu, ia merupakan salah satu sasaran kami dalam menjalankan program ini. Kami mahu para pelajar menyedari bahawa setiap orang mempunyai keistimewaan serta kelebihan masing-masing. Dengan meyakini hal ini, kami berharap para pelajar mampu untuk menghapuskan sikap membandingkan diri dengan orang lain serta sikap terlalu merendah diri. Selain itu, bagi menjayakan program ini, kami telah membahagikan tugas mengikut jawatan tertentu. Kami bersepakat untuk melantik Saudara Ashrafi Aling sebagai pengerusi. Sebagai pengerusi, Saudara Ashrafi bertanggungjawab untuk memantau tugas-tugas ahli jawatan kuasa, iaitu ahli jawatan kuasa pengelola dan ahli jawatan kuasa pelaksana. Saudara Ashrafi juga memastikan segala perkara disiapkan dengan lancar dan mengenapati sekiranya terdapat sebarang masalah yang timbul. Bagi jawatan setiausaha pula, Saudari Nabilah memegang jawatan tersebut setelah sebulat suara daripada ahli-ahli yang lain. Jawatan bendahari pula dipegang oleh Saudari Nur Raihan dan bagi jawatan ketua program pula dipegang oleh Saudari Amal. Saya, Fatihah, memegang jawatan sebagai tugas-tugas khas. Tambahan lagi, kami memerlukan tenaga kerja yang lebih ramai dalam menjayakan dan mengendalikan program. Oleh itu, kami turut mewujudkan ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana untuk membantu menjalankan program. Antara jawatan kuasa pelaksana yang diwujudkan ialah ahli jawatan kuasa persediaan dan teknikal, ahli jawatan kuasa promosi dan hebahan, ahli jawatan kuasa hadiah dan cenderamata, ahli jawatan kuasa perhubungan awam dan ahli jawatan kuasa dokumentasi.
Dengan lebih banyak tenaga kerja, kami mampu untuk menjayakan program dengan lebih teratur dan efisien. Seterusnya saya mempersilakan Saudari Amal. Terima kasih Saudari Fatihah atas penerangan berkenaan kumpulan sasaran dan ahli jawatan kuasa yang terlibat itu tadi. Seterusnya, saya Amal Rufaidah binti Muhammad Hairozi akan membentangkan kaedah pelaksanaan beserta tentatif program tata rias yang bakal dijalankan. Pertama sekali, bagi kaedah pelaksanaan, program ini akan diadakan selama 4 hari bagi pelajar wanita dari semua cawangan Universiti Islam Antarabangsa ataupun UIAM. Seterusnya, sepanjang 4 hari tersebut, program akan dikendalikan dalam bentuk ceramah di laman sesawang Facebook dan pertandingan yang terdiri daripada soalan kuis di aplikasi Kahoot, video di laman Instagram serta hebahan pengemposan di laman Twitter. Di samping itu, secara terperincinya, ceramah di laman sesawang Facebook akan diadakan setiap hari dengan topik dan penyampaian yang berbeza. Tujuan kami memilih aktiviti ceramah untuk dikendalikan di platform Facebook adalah berikutan kami dapati daripada berita My Metro 2019 yang menyatakan terdapatnya kecenderungan masyarakat kini dalam menggunakan sosial media sebagai bahan bacaan utama. Melihatkan hal yang sedemikian, kami percaya dengan pemilihan platform Facebook, peserta boleh mencapai dengan mudah walaupun tidak mempunyai akaun di laman sesawang tersebut. Sementara itu, bagi penetapan aktiviti soalan kuis, membuat video solekan dan hebahan penulisan berbenang thread di Twitter dipilih bagi menambah variasi aktiviti program yang tidak hanya tertumpu kepada teori semata-mata tetapi juga praktikal terhadap teori yang akan diperolehi daripada ceramah. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk menambah sedikit maklumat berkenaan pertandingan sepanjang program, iaitu bagi soalan kuis di aplikasi Kahoot, antara soalan yang bakal ditanya adalah soalan yang berbentuk tips-tips penjagaan kulit yang betul, cara mengenal pasti kulit muka dan produk muka yang sesuai digunakan mengikut jenis kulit seperti yang digariskan di laman rasmi portal Kementerian Kesihatan Malaysia serta isu-isu yang timbul kesan daripada pengabaian penjagaan kulit. Seterusnya, bagi pertandingan video solekan di laman Instagram, kami menyasarkan peserta membuat video berdasarkan kriteria solekan yang sesuai dan tidak keterlaluan untuk acara rasmi seperti bekerja, menghadiri kelas dan sebagainya. Manakala, pertandingan hebahan pengemposan di laman Twitter pula adalah berkenaan perkongsian peserta daripada ceramah yang bakal dilaksanakan. Baiklah, sekarang saya teruskan dengan tentatif program. Memandangkan program kami bakal berlangsung selama 4 hari, maka pada hari pertama iaitu pada hari Isnin, jam 8.30 sehingga 10.30 malam akan diadakan aktiviti ceramah berkenaan topik penjagaan kulit yang akan disampaikan oleh Saudari Maisarah binti Mahmud yang merupakan seorang personaliti media sosial. Dan usai tamat ceramah, pada jam 10.30 malam, soalan kuis pula di aplikasi Kahoot akan dikendalikan oleh AJK yang terlibat dan masa yang diperuntukkan adalah setengah jam bagi aktiviti ini. Kemudian, pada hari kedua iaitu hari Selasa, sama seperti hari sebelumnya, jam 8.30 malam, ceramah mengenai cara bersolek akan disampaikan oleh Saudari Iman binti Abdul Rahim yang bakal berlangsung selama 2 jam. Pada hari Selasa tersebut, pertandingan video bersolek di laman Instagram akan diadakan dan peserta akan diberi tempoh sehingga jam 8 malam pada hari berikutnya. Manakala untuk hari yang ketiga, iaitu hari Rabu, ceramah etika berpakaian yang berlandaskan syariah akan dilaksanakan bermula dari jam 8.30 sehingga 10.30 malam dan akan diikuti dengan penganjuran pertandingan hebahan di laman Twitter yang akan diberikan tempoh untuk penyertaannya sehingga jam 9 keesokan harinya. Pada hari terakhir program, bersamaan hari Khamis, kedua majlis penutupan dan penyampaian hadiah akan dijalankan dari jam 10 sehingga 11 pagi. Antara keistimewaan program kami di majlis penutupan, perasmi jemputan adalah dalam kalangan orang ternama iaitu Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.
Jadi sekian sahaja pembentangan daripada saya, Amal Rufaida. Seterusnya saya menjemput Raihan untuk menerangkan implikasi kewangan sumber pendapatan dan perbelanjaan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Amal. Alhamdulillah, kita telah mendengar satu pembentangan yang sungguh menarik daripada Amal mengenai tentatif program dan kaedah pelaksanaan program. Seterusnya, marilah kita sama-sama beralih kepada bahagian terakhir dalam projek ini, iaitu implikasi kewangan. Tapi sebelum tu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Raihan binti Muhammad Zamri dan saya akan menyampaikan tentang implikasi kewangan. Implikasi kewangan. Terdapat dua bahagian yang sangat penting dan ditekankan dalam implikasi kewangan, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Namun begitu, apakah kelebihan implikasi kewangan dalam sesebuah projek? Implikasi kewangan sangat penting dalam sesebuah projek kerana ahli kumpulan tu dapat menentukan dan merancang jumlah bajet yang diperlukan dan akan digunakan untuk mengendalikan sesebuah program. Baiklah, mari kita beralih kepada sumber pendapatan. Sumber pendapatan ialah jumlah wang atau dana yang dikeluarkan oleh seorang individu atau organisasi tertentu bagi merealisasikan dan menjayakan sesebuah program. Sebagai contoh, dalam program ini, kami telah berjaya mendapatkan tajaan daripada 3 buah organisasi dan seorang individu. Individu tersebut ialah Yang Berhormat Parlimen Muar, iaitu Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Yang Berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman sudi menaja kumpulan kami sebanyak RM1,850 untuk menjayakan program ini. Selain itu, kami juga mendapat tajaan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebanyak RM1,000. Seterusnya, kami juga mendapat tajaan daripada Al-Quds Travel Sdn Bhd sebanyak RM1,000 dan tajaan daripada Raisa Beauty sebanyak RM1,000. Oleh yang demikian, jumlah hasil keseluruhan pendapatan kumpulan kami yang berjaya kami dapatkan daripada tajaan organisasi dan individu tersebut ialah RM4,850. Sebelum saya terlupa, satu hal yang sangat penting dalam implikasi kewangan ni ialah jumlah pendapatan yang kita peroleh mestilah sama dengan jumlah perbelanjaan yang kita rancang. Hal ini dikatakan demikian kerana jika jumlah perbelanjaan yang kita rancang melebihi jumlah pendapatan yang kita peroleh, maka ia akan mengundang masalah yang besar kepada ahli projek kerana telah melebihi bajet yang telah ditetapkan. Dalam bahagian perbelanjaan, ahli-ahli dan kumpulan kami telah menetapkan bayaran untuk penceramah dan hadiah untuk pemenang sebagai isi dalam kandungan perbelanjaan kami. Selain itu, kami juga telah menetapkan sebanyak RM500 kepada tiap-tiap penceramah yang telah kami jemput sebagai hadiah sanggup hati atau wang penghargaan kepada mereka. Pada asalnya, para penceramah yang telah kami jemput tidak menetapkan harga asal atau harga sebenar bagi ceramah yang mereka sampaikan. Maka kami sekumpulan telah bersepakat untuk memperuntukkan sebanyak RM1,500 bagi bayaran penceramah sebagai wang penghargaan kepada mereka kerana telah sudi untuk menjayakan program kami. Pada hari pertama program ini dijalankan, para peserta diminta untuk bermain permainan Kahoot dan hadiah untuk para pemenang telah ditetapkan. Bagi juara pertandingan Kahoot, juara akan membawa pulang satu set penjagaan kulit dari Nuraisa yang berharga RM500. Selain itu, bagi naik juara akan mendapat hadiah satu set alat solat dari Nuraisa yang berharga RM350. Manakala tempat ketiga akan mendapat hadiah satu set alat solat dari Nuraisa yang berharga RM150. Bagi peserta yang memenangi tempat keempat hingga tempat ke-10 dalam pertandingan Kahoot, mereka juga layak memenangi sanggup hati yang bernilai sebanyak RM16.50 setiap satu, dan hal ini menjadikan keseluruhan perbelanjaan dalam hari pertama program bernilai sebanyak RM1,115.50. Pada hari kedua program ini dijalankan, para peserta akan diminta untuk mengepos video mereka mengenai teknik asas solekan dan para pemenang akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Juara dalam pertandingan Instagram akan berjaya mendapat tiket pelancongan kerajaan dari Al-Quds 3 hari 2 malam ke Singapura yang bernilai sebanyak RM540.
Selain itu, naib juara akan memperoleh tiket pelancongan ke Langkawi Lagoon Resort Kedah yang bernilai sebanyak RM250. Dan tempat ketiga akan berjaya memiliki tiket ke Legoland yang bernilai sebanyak RM210. Juga tak dilupakan bagi pemenang tempat keempat hingga tempat ke-10 dalam pertandingan Instagram akan berjaya memiliki sagu hati yang bernilai sebanyak RM16.70 dan ini menjadikan jumlah keseluruhan perbelanjaan dalam hari kedua meningkat sebanyak RM1.116.90. Pada hari ketiga program, juara dalam pertandingan Twitter akan memenangi hadiah voucher spa Herbalife yang bernilai sebanyak RM500. Selain itu, naib Johan akan memenangi hadiah set periuk La Gourmet yang bernilai RM300, manakala tempat ketiga akan memenangi hadiah jam tangan kasut yang bernilai RM200. Bagi pemenang tempat keempat hingga tempat ke-10 dalam pertandingan Twitter, mereka akan memenangi hadiah sagu hati yang bernilai sebanyak RM16.80 setiap satu dan hal ini menjadikan keseluruhan perbelanjaan dalam hari ketiga program meningkat sebanyak RM117.60. Seperti mana telah saya maklumkan pada awal-awal pembentangan saya, implikasi kewangan yang baik ialah jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Alhamdulillah, dalam program ini, kumpulan kami telah berjaya merancang jumlah perbelanjaan untuk ketiga-tiga hari program sama dengan jumlah pendapatan yang kami peroleh. Secara kesimpulannya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Islam amat menuntut umatnya agar menjaga penampilan diri, kemas, rapi dan berhias. Namun begitu, kita sebagai umat Islam hendaklah menutup aurat dengan sempurna dan berhias tidak berlebihan sehingga menimbulkan fitnah. Kaum wanita terutamanya hendaklah menjaga diri mereka sebaik mungkin dengan melabuhkan pakaian mereka dan tidak berpakaian ketat sehingga menimbulkan fitnah dan menyebabkan diri mereka diganggu dan akan mengundang bahaya kepada mereka. Penampilan kemas, manis dipandang. Cantik berseri menambah hati. Ayolah menjaga kekemasan diri. Sebagai cerminan Muslim moden. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.